Memandangkan tahlul siasi PAS bersama PKR dan DAP melalui PR memungkinkan keadaan kongsi kuasa tanpa PAS dominan, sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, amatlah perlu untuk semua khususnya pimpinan PAS meyakini bahawa risiko yang sudah diperhitungkan yang disebut oleh Ustaz almarhum Ustaz Fazlul Nur sememangnya telah benar-benar diperhitungkan dengan tepat dan teliti. Kita perlu yakin bahawa dalam keadaan tidak dominan sekalipun PAS, dan dengan itu perjuangan Islam tetap akan mendapat manfaat dan keuntungan. Kita perlu yakin ni. Kalau kita tak yakin, langkah kita ni teragak-agak. Sekejap nak, sekejap tak nak, sekejap nak, sekejap tak nak. Kajian ringkas akan pencapaian PAS melalui Pakatan Rakyat. Alhamdulillah, walaupun ditawarkan oleh UMNO untuk tahlul siasi dengan dia dan sebagainya, PAS telah istiqamah dalam usahanya untuk membentuk satu gabungan parti politik baru yang mampu menggantikan UMNO Barisan Nasional dan menolak tawaran-tawaran untuk bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Dalam pada itu, selepas 11 bulan Perak disabotaj dan eksperimen kerajaan campuran kongsi kuasa diteruskan di Kedah, Selangor dan Pulau Pinang. Akhirnya pada 2013 Kedah diambil balik UMNO Barisan Nasional sambil kedudukan PAS makin mantap di Selangor. Secara umumnya sokongan terhadap PAS bertambah di Terengganu, Perak, Pahang, Johor, Melaka dan negeri-negeri lain, seperti mana juga sokongan terhadap Pakatan Rakyat. Pencapaian berbeza di Kedah dan Selangor. Ini saya minta maaf dengan orang Kedah. Buat dekat Kedah. Pencapaian berbeza di Kedah dan Selangor mungkin menghairankan bagi sesetengah pihak. Namun secara ringkas saya simpulkan bahawa kekalahan di Kedah bukan atas sebab tahlul siasi PAS bersama Pakatan Rakyat di Kedah, tetapi kemenangan dan kejayaan PAS di Selangor dimungkinkan atas sebab adanya tahlul siasi PAS bersama Pakatan Rakyat. Keputusan ini agak menarik, tetapi saya tidak sempat untuk menguraikannya secara panjang lebar di sini. Yang penting ialah hakikat bahawa keadaan dominan PAS di Kedah telah tidak mendatangkan keuntungan bagi PAS. Sedangkan, ni ada ralat sikit ubah ayat ini. Sedangkan keadaan lemah PAS di Selangor tidak menghalang keuntungan bagi PAS. Jangan kata telah mendatangkan keuntungan bagi PAS, tidak menghalang keuntungan bagi PAS. Faham ya? Maknanya melalui tahlul siasi seperti mana ianya diamalkan oleh Pakatan Rakyat, dominan atau tidak dominan bukan merupakan faktor utama dalam menentukan kemanfaatan bagi perjuangan PAS. Walaupun dalam keadaan tidak dominan pada awalnya, PAS boleh memanfaatkan kedudukannya dalam Pakatan Rakyat untuk mengukuhkan kedudukannya dan menambah sokongannya. Selangor adalah bukti akan kebenaran kenyataan tersebut. Dan sekiranya dalam keadaan tidak dominan sekalipun ianya boleh dimanfaatkan untuk mengukuhkan PAS, sudah pasti sepatutnya lebih lagi sekiranya dominan. Namun pencapaian yang sama tidak berlaku di Kedah. Maka saya simpulkan bahawa kegagalan untuk memanfaatkan tahlul siasi di Kedah bukan atas sebab tahlul siasi itu sendiri, tetapi faktor-faktor lain yang perlu dikenal pasti oleh PAS Kedah sendiri. Itu ayat nak lepas jadi. Risiko yang diperhitungkan. Untuk memahami dan meyakini bahawa risiko terhadap perjuangan Islam dan kedudukan Melayu sebenarnya adalah teramat minimal. Walaupun dalam keadaan PAS tidak dominan dalam PR, dari sudut jumlah kerusi yang ada pada PAS,
kita perlu memahami tahayyul siasi yang telah diasaskan bersama melalui PR dan wakil politik Malaysia. Yang pertama, kerusi Melayu di Parlimen dan DUN. Dari sudut wakil politik Malaysia, kerusi Melayu di Parlimen adalah lebih dari 120 kerusi dari 222 kerusi. Sebenarnya 130 lebih, ya. Oleh itu, apa jua dasar yang ingin diluluskan oleh mana-mana parti sekiranya ada yang menjejas kepentingan Islam dan Melayu, tidak mungkin diluluskan oleh kerana pada ketika itu semua ahli Parlimen Islam dan Melayu akan menolaknya. Dalam soal ini, PAS telah menyatakan dengan tegas berkali-kali bahawa PAS tidak akan menyokong dasar-dasar sedemikian walaupun ianya dikemukakan oleh parti rakan dalam Pakatan Rakyat. Kalau adalah, ya, prinsip ini akan terlaksana di peringkat persekutuan dan kebanyakan negeri, dan oleh itu kedudukan Islam dan Melayu sudah terjamin di peringkat negeri dan juga persekutuan. Lalu ini jaringan keselamatan yang pertama. Jaringan keselamatan yang kedua, konsep pemerintahan melalui kata sepakat atau government by consensus. Kedua dan lebih penting ialah dasar kata sepakat atau konsensus yang diamalkan oleh Pakatan Rakyat. Ini bermakna apa jua dasar yang ingin dilaksanakan mesti dipersetujui oleh setiap parti komponen tanpa mengambil indah jumlah kerusi yang ada pada parti-parti berkenaan. Ini bermakna dasar ditentukan bukan mengikut cara suara majoriti, mengikut jumlah kursi, tetapi atas dasar kata sepakat. Maknanya di Selangor, walaupun kita hanya ada 8, pada 2008 PKR ada 15, DAP ada 13, dia tak boleh undi ikut majoriti, buat ikut suka dia. PAS kena setuju walaupun hanya 8 kursi, kerana ianya adalah government by consensus, bukan government by majority dalam Pakatan Rakyat. Ya, apa yang dipersetujui bersama itu sajalah dasar Pakatan Rakyat. Kalau tak dipersetujui bersama, tak jadi dasar Pakatan Rakyat, tak boleh dilaksanakan. Tapi setiap parti boleh mengusahakannya untuk nak dapatkan sokongan dan sebagainya, tapi tak boleh laksana. Ya, ini faktor kedua. Dalam arti kata yang lain, sekiranya ada salah satu parti yang tidak bersetuju, maka dengan sendirinya data itu akan ditolak. Parti yang inginkannya boleh terus berusaha mendapatkan sokongan dari masyarakat dan parti komponen yang menolak cadang tersebut, tetapi selagi mana ada bantahan, maka ianya tidak akan dilaksana. Yang ketiga, ini jaringan keselamatan ni. Jaringan keselamatan yang akan menjamin Islam dan Melayu tak terancam walaupun PAS tak dominan dalam Pakatan Rakyat di peringkat pusat khususnya, ya. Satu lagi aspek yang tidak boleh diperkecilkan adalah common policy framework atau rangka dasar bersama yang telah dipersetujui bersama sebagai asas umum untuk digunakan pakai oleh Pakatan Rakyat dalam pentadbiran ini. Dalam pentadbirannya ini meliputi 4 perkara utama yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia yang akan terus dipertahankan oleh Pakatan Rakyat, seperti kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu, bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa Melayu. Memandangkan jaringan keselamatan yang sebegini rupa yang telah pun disediakan dari awal lagi, amat sukar untuk kita mengandaikan satu keadaan di mana Islam dan kedudukan orang Melayu akan terancam sekiranya PR memerintah walaupun PAS mempunyai jumlah kursi yang terkecil di kalangan parti-parti komponen Pakatan Rakyat. Inilah yang dimaksudkan almarhum dengan istilah risiko yang telah diperhitungkan bagi pandangan saya. Mustahil almarhum Ustaz Fadil Muhammad Noor tidak terfikir setelah menyatakan bahawa di negeri-negeri pantai barat PAS tak boleh menang seorang diri, di peringkat pusat PAS tak boleh menang seorang diri, setelah mengakui kelemahan-kelemahan yang ada terhadap sokongan PAS di tempat-tempat ini, mustahil almarhum tak terfikir kemungkinan
Pakatan Rakyat ataupun Barisan Alternatif menang di negeri-negeri ini dan di pusat dalam keadaan PAS mempunyai jumlah kursi yang kecil. Tapi ianya merupakan risiko yang telah diperhitungkan. Dan sekiranya ada usaha untuk mengkhianati perjanjian itu, opsi terakhir yang ada pada PAS adalah untuk keluar daripada Pakatan Rakyat atas sebab berlakunya pelanggaran syarat dan perjanjian. Namun itu akan difikirkan pada ketika ianya berlaku dan bukan sebelumnya. Kalau dilanggar, kita keluar, jatuh kerajaan. Ya. Ada jaringan yang keempat, ya, saya terlupa nak tulis. Sistem politik berpilihan raya. Habis 5 tahun, pilihan raya. Maka mustahil kerajaan yang memerintah dia akan melakukan sesuatu yang akan menghilangkan sokongan daripada orang Melayu dan orang Islam. Kerana 5 tahun lagi dia akan berhadapan dengan pilihan raya. Ya. So ini merupakan satu perbezaan berbanding zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala kita lantik kerajaan, dia akan pertahankan kedudukannya dengan pedang. Nak jatuhkan dia balik bukan senang. Tapi dalam sistem politik berpilihan raya, tiap-tiap 5 tahun kerajaan itu akan terpaksa serah balik kuasa pada rakyat. Ya. Maka kalau dia nak laksanakan dasar-dasar menindas orang Melayu, menyekat Islam 5 tahun kemudian, macam mana dia tak dapat sokongan daripada orang Melayu yang merupakan majoriti? Lalu sistem berpilihan raya itu sekalipun merupakan satu jaringan keselamatan. Ya. Dan kita sambil ianya memerintah, kita boleh kukuhkan kedudukan kita. Maknanya kalau sekarang ni kita ada 8 kursi seperti pada 2008 di Selangor, di AP ada 13, PKR ada 15. Tempoh 5 tahun kita kuatkan kedudukan kita. Pilihan sekali lagi kita tambah lagi kuat. Berarti kedudukan kita sebagai parti yang paling kecil bukan merupakan satu kedudukan yang berterusan. Maka sistem berpilihan raya itu juga dengan sendirinya merupakan satu jaringan keselamatan. Ya. Okay. Memahami matlamat perjuangan PAS dan kaedah mencapainya. Ini saya diberi notis 3 tahun, 3 minit. 3 tahun. 3 minit. 3 minit yang lepas. Baru saya baca. Memahami matlamat perjuangan PAS dan kaedah mencapainya. Inilah muka yang kedua terakhir. Akhirnya perlulah juga dijelaskan bahawa matlamat PAS adalah untuk menyampaikan risalahnya kepada semua Muslim dan bukan Muslim, dan pada masa yang sama membina kekuatan iman, ilmu dan akhlak golongan Muslim supaya dapat menjadi saksi akan kebenaran Islam. Ya. Saya selalu menegaskan, betul kita dalam Pakatan Rakyat, betul kita for all, tapi cabaran kita yang terpenting ialah nak bina kekuatan akhlak umat Islam. Ya. Ini cabaran kita. Kita gunakan kedudukan kita dalam Pakatan Rakyat nak bina ilmu, kefahaman, ya, akhlak umat Islam, supaya umat Islam ini kembali menjadi sebagai saksi akan kebenaran dan kehebatan Islam. Ya. Yang maknanya kita punya dasar-dasar kita tumpu pada itu. Bila kita memerintah, kita bebaskan masjid-masjid, surau-surau, kita buat kuliah-kuliah, kita buat banyak program-program di masjid, di luar masjid dan sebagainya, nak bina kefahaman umat Islam, bebaskan diri mereka daripada kongkongan UMNO Barisan Nasional. Ya. Melalui ini akan tercapai matlamat seperti mana yang disebut dalam perlembagaan PAS, iaitu perkara 5.1, memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah. Adalah merupakan logik bahawa sebelum wujudnya pemerintahan yang terlaksana dalamnya nilai-nilai hidup Islam, perlu terlebih dahulu diwujudkan masyarakat yang sedemikian itu. Maknanya, fahaman saya, masyarakat dulu baru pemerintahan. Ya. Kita nakkan negara Islam. Ini bukan pemerintahan PR, ya. Nakkan negara Islam, pemerintahan PAS. Sebelum kita capai itu, orang Islam sendiri mesti kita berikan kefahaman dan kita bina kekuatan umat Islam. Kita manfaatkan Pakatan Rakyat untuk kita dapatkan
keluasan ruang untuk dakwah dan membina kekuatan umat Islam. Ya. Mungkin inilah di antara hikmah perlu berlakunya bai'ah